صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 10, baris yang ke-8 daripada bawah. Surat 10 baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun, bermula barang yang haram atas orang yang berhadas kecil itu 4 perkara. Bermula barang yang haram atas orang yang berhadas kecil itu 4 perkara. Jadi selepas selesai tajuk membicarakan berkaitan dengan hadas kecil dan hadas besar, yang mana syarat sah sembahyang suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Nak suci daripada hadas kecil, mengambil wuduk. Kemudian bicara berkaitan dengan fardu wuduk. Kemudian nak suci daripada hadas besar dengan mandi wajib. Bicara berkaitan dengan mandi wajib. Sebelum tu bicara berkaitan dengan sebab yang mewajibkan mandi. Sebab yang mewajibkan mandi didatangkan 6 sebab. Kemudian apabila ketiada air, maka diganti dengan tayamum. Diganti dengan tayamum. Jadi selesai bicara berkaitan dengan hadas kecil dan hadas besar, nak bicara pula perkara yang diharamkan atas orang yang berhadas kecil dan perkara yang diharamkan atas orang yang berhadas besar. Kemudian hadas besar pula ada 2. Satu hadas besar yang pertengahan. Satu hadas besar yang aghlas. Yang pertengahan ni hadas besar kerana keluar mani. Hadas besar kerana bersetubuh. Hadas besar kerana wiladah. Ini hadas besar yang aghlas, yang pertengahan. Yang awsat, yang pertengahan. Hadas besar yang aghlas, yang keras adalah hadas besar haid dan nifas. Jadi perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, hadas kecil, 4 perkara. Orang yang berhadas besar berjunub, sama ada bersetubuh, keluar mani ataupun wiladah, ada 6 perkara, tambah lagi 2. Hadas besar yang aghlas, yang kerasnya haid dan nifas, yang diharamkan adalah 11 perkara. Disusun gitu. Disusun perkara yang diharamkan bagi orang berhadas kecil 4 perkara. Orang yang berjunub 6 perkara. 6 perkara ni 4 tu juga, cuma tambah lagi 2, campur lagi 2. Kemudian daripada 6 perkara yang diharamkan atas orang yang berjunub, haram atas haid dan nifas 11 perkara. 11 perkara ni 6 perkara jugalah yang diharamkan atas
orang yang berjunub cuma tambah lagi 5 perkara. Berhadas kecil 4 perkara yang diharamkan, berjunub 6 perkara, haid nifas 11 perkara. Jadi 4 perkara yang diharamkan bagi orang berhadas kecil ni diharamkan juga bagi orang berjunub, diharamkan juga bagi orang haid dan nifas. Pada ni cuma hak 4 perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, orang berjunub tambah lagi 2, 6 perkara. Orang haid nifas jadi 11 perkara, tambah lagi 5. Pada ni cuma dalam kitab ni 4 perkara, kemudian 6 perkara, kemudian 11 perkara. Dia bilang sama juga. Sembahyang pertama. Sang kitab dah. Ni haram atas orang berhadas kecil 4 perkara. Sesat. Sembahyang, puasa, sembahyang, tawaf, sentuh Al-Quran, tanggung Al-Quran. Haram atas orang berjunub sebagaimana yang diharamkan atas orang berhadas kecil, dan tambah lagi 2. Dia tak sebut 4 lah. Sembahyang, tawaf, sentuh Al-Quran, tanggung Al-Quran. Hak diharamkan bagi orang berhadas kecil, dia tak bilang dah. Dia hanya sebut haram atas orang yang berjunub, iaitu 4 perkara yang diharamkan atas orang berhadas kecil, dan tambah lagi 2, membaca Al-Quran dan berhenti dalam masjid. Ya gitu. Kemudian haram atas orang haid dan nifas, 6 ialah 6 perkara yang diharamkan atas orang berjunub, dan tu tambah lagi 5, semua sekali jadi 11. Dah kita ni tak dibilang satu-satu pula. Padahal hak sama je lah. Ada ni. Jadi 4 perkara yang diharamkan apabila kita berhadas kecil, 4 perkara yang sama juga yang diharamkan kepada orang berjunub, cuma tambah lagi 2. Tapi 4 perkara tu dibilang pula sembahyang, tawaf, sentuh Al-Quran, kemudian tanggung Al-Quran. Ni hak kitab hak dalam kitab Hidayatus Sibyan. Jadi yang diharamkan atas orang yang berhadas kecil itu 4 perkara. Mana pertamanya? Pertama daripada 4 perkara. Pertama daripada 4 perkara, sembahyang. Sembahyang fardu atau sunat. Sembahyang fardu ataupun sunat. Haram atas orang yang berhadas kecil. Kemudian orang berjunub, orang haid nifas, samalah juganya. Orang berhadas kecil haram sembahyang. Orang berjunub sama telah lah. Orang haid nifas sama telah lah diharamkan. Ada ni. Orang haid nifas sama telah dah diharamkan haram sembahyang. Ni haram sembahyang bagi orang berhadas kecil ni. Hak ni kira dalam keadaan dia boleh mengangkat hadas kecil lah. Tetapi kalau dia terlantar, tidak ada orang tolong ni wudukkan pesakit ni, masuk waktu sembahyang, dia tetap wajib sembahyang. Dah kata sini haram bagi orang yang berupaya untuk mengambil wuduk sendiri, ataupun orang yang boleh minta tolong kepada orang lain tetapi dia tidak minta tolong, maka haramlah dia sembahyang dan kadang berhadas kecil. Tetapi kalau dia terlantar, tak mampu berwuduk sendiri, nak minta tolong dengan orang lain tak ada, ataupun orang lain tak boleh tolong, maka dia berkewajipan sembahyang. Kata haram ni haram bagi orang yang berupaya, ataupun bagi orang yang boleh minta tolong dengan orang yang lain, tiba-tiba dia tidak minta tolong. Faham tak ni? Kalau dia memang ni tak ada upaya, hak tu kekal kewajipan sembahyang. Kemudian berhadas kecil ni haram ke tak? Tak haram. Dia wajib sembahyang. Sebab masuk waktu sembahyang, syarat wajib masih lagi cukup.
dia kekal berkewajipan sembahyang, tetapi dia wajib mencukupkan syarat sah, di antaranya mengangkat hadas kecil. Tiba-tiba dia tidak mampu mengangkat hadas kecil sebab dia terlantar, kemudian nak minta tolong orang lain supaya mengangkat hadas kecilnya dengan berwuduk, tidak ada orang nak tolong contohnya, maka dia kekal kewajipan semayang. Haram ke tak? Tak haram lah, dia wajib semayang. Haram ni sengaja-sengaja tu ada ni. Ataupun di faqidut tahurain. Faqidut tahurain ni orang yang luput, orang yang ketiadaan dua alat untuk bersuci. Dipanggil faqid, dipanggil faqidut tahurain. Faqid ni orang yang ketiadaan dua alat untuk bersuci. Air tidak ada, debu tayamum tidak, dia panggil faqidut tahurain. Dia panggilan-panggilan tu kita kena mak jugalah, kena ambil tahu juga. Dulu kita bicara bab tayamum, daimu hadasin, hadasun daimun, daimu hadasin, orang daim hadah. Kita dengar orang daim hadah, kita faham lah. Orang dedas, perempuan istihadah, orang yang ada penyakit bawasir, kemudian tubuhnya sentiasa lembab dengan darah yang keluar, dia panggil daim hadas. Tu orang yang kalah hadas. Faqid ni faqidut tahurain. Faqid dia panggil orang yang luput, orang yang ketiadaan dua alat untuk bersuci. Air tidak ada, diganti dengan debu tanah untuk bertayamum, tidak ada juga. Contohnya terkurung, contohnya. Maka orang yang seumpama ni, dia kekal lah berhadas kecil, dia wajib semayang, kekal kewajipan dia semayangnya. Itu kalau setakat hadas kecil. Kebetulan orang yang terkurung ni berhadas besar, berjunub contohnya. Kebetulan dia berjunub, tiba-tiba dia terkurung, air tidak ada untuk mandi wajib, debu tidak ada untuk bertayamum ganti dia wajib, dipanggil faqidut tahurain juga tu. Tu wajib semayang. Haram ni kan? Ni bagi orang yang kuasa ni. Pada ni. Tetapi bagi orang yang berjunub, sembahyang kekal kewajipan. Tapi orang berjunub ni haram baca Quran. Pada ni. Sekarang kalau orang tu berjunub, faqidut tahurain, bukan hanya haram sembahyang asalnya. Orang berjunub haram sembahyang, haram baca Quran. Kan gitu kan? Haram sembahyang kalau dia berjunub, belum mandi wajib, dan haram membaca Al-Quran. Orang berhadas kecil haram sembahyang, haram sentuh dan menanggung Al-Quran. Baca boleh. Orang berjunub haram sembahyang, haram membaca Al-Quran. Tiba-tiba orang berjunub ni faqidut tahurain, ketiadaan dua alat untuk mengangkat hadas besar. Air tidak ada untuk mandi wajib, debu tanah tidak ada untuk bertayamum ganti daripada mandi wajib, tidak ada debu. Dia panggil faqidut tahurain. Wajib semayang. Satu, baca Quran, Fatihah wajib baca. Tu rukun. Tu rukun, Fatihah wajib baca. Surah, surah tak boleh. Surah tak boleh baca. Kalau dibaca hukumnya haram. Sebab apa? Sebab surah bukan rukun semayang pun. Kalau Fatihah, dia kalau Fatihah pun ke hukum asalnya orang berjunub tak boleh baca. Hukum asal. Orang berjunub mana boleh baca Quran? Tapi oleh kerana Fatihah tu rukun sembahyang, kena baca. Wajib kena baca. Tapi kalau surah, surah bukan rukun. Tak boleh baca surah. Ada ni. Jadi bab sembahyang ni bagi faqidut tahurain bukan kata berhadas kecil. Orang berjunub pun kekal kewajipan sembahyang. Dah kata haram sembahyang, haram sembahyang atas orang yang haram sembahyang atas orang yang kuasa lah, yang boleh berwuduk sendiri, tiba-tiba tidak berwuduk,
maka sembahyang hukumnya adalah haram. Sebab apa? Sebab Nabi kata la salata liman la wudu'alah, tidak ada sembahyang yang sah bagi orang yang tidak ada wuduk baginya. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda, tidak akan menerima oleh Allah akan sembahyang seorang kamu bila dia berhadas sehinggalah dia berwuduk. Itu kita maklumlah dalam bab haram sembahyang fardu ataupun sunat. Haram ni siapa peringkat kita memberi salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Belum sempat salam yang kedua, kita berhadas kecil, kentut. Haram kita salam yang kedua sebab kita sudah berhadas kecil, walaupun salam yang kedua tu bukan rukun sembahyang sekalipun. Rukun sembahyang yang terakhir kan, salam yang pertama tu kan, itu rukun sembahyang yang terakhir. Rukun sembahyang terakhir tertib. Tertib tu daripada awal sembahyang lagi dah. Pada ni. Rukun yang ke-12 salam yang pertama. Rukun yang 13 tertib. Bila sebut kata rukun yang terakhir salam yang pertama, ya ke? Salam yang pertama rukun terakhir, bukan rukun yang terakhir rukun 13 kan? Tertib. Tertib tu dia ada pada awal lagi. Jadi rukun yang terakhirnya salam yang pertama. Lepas di salam yang pertama dia berhadas kecil, haram dia salam yang kedua. Sebab apa? Berhadas kecil. Salam yang kedua walaupun bukan rukun sembahyang tetapi masih lagi rupa sembahyang, masih lagi perbuatan sembahyang, ekor sembahyang, maka dia sudah berhadas kecil. Di salam kedua hukumnya haram. Sembahyang dia tak jadi sah dah, selesai dah. Ada ni. Kita ni jenis betul benar. Yang betul benar kan ni. Apabila kita salamnya 2 kali sama, satu kali tu kita salam yang pertama kita pun kentut, contohnya berhadas kecil, dia tak selesai, kena salam kedua juga. Ni betul benar orang panggil. Panggil betul senduk benda apa? Senduk. Betul bendu. Betul macam sodek tu ke apa panggil? Ya ke? Betul macam sodek orang gitu. Ke benda sodek? Ya ke dah? Betul macam sodek Mana ni? Sodek. Memang bahasa buku sodek. Tekan je. Tekan je panggil sodek. Dah bahasa buku benda. Dia sodek tu benda. Pada kenal dah sodek. Bahasa buku benda sodek. Senduk. Sodek tu senduk. Sodek bahasa Terengganu, senduk bahasa buku. Jangan gitu, ni live FB ni suka dia orang kan. Orang Wisma Negeri tak tak reti bahasa buku. Dah pasal kita gitu dah, apabila kita salam 2 kali sama-sama, satu ketika tu kita salam yang pertama, tiba kita kentut berhadas kecil, kita jadi tak selesai juga, nak salam kedua juga tak boleh dah lah. Sebab berhadas kecil haram sembahyang, walaupun bukan rukun sembahyang salam yang kedua, tapi masih lagi perbuatan sembahyang, tak boleh, haram. Berhenti lah. Ni kata betul bendu tu je ni. Dan salam 2 kali, nak salam 2 kali walaupun macam mana pun. Sama ginilah. Ni hak luar semayang. Memanglah kita sudah semayang ni, kita akan istighfar, kita akan baca sikit sebanyak, kita akan berdoa, gitulah. Kurang-kurangnya kita sudah semayang ni. Kita tak jing sudah semayang pakai bangun. Sudah semayang bangun. Dia ni hak kata orang ceramah lah. Semayang. Hangguk-hangguk, hiling-hiling, bangun gi. Dia kata, hangguk-hangguk, hiling-hiling, bangun gi. Apa dah hangguk-hangguk? Rokok sujud tu hangguk-hangguk. Hiling-hiling,
Salam pertama, salam kedua. Lepas tu bangun di selalu. Tak ada wirid, tak ada doa, tak ada istighfar. Dia panggil macam ke dia. Macam ke. Perkataan ulama, malawir kalqir. Oh, tak ada wirid itu macam ke. Ke kan? Neting ke. So dah semayang, pah bangun. Dia tu macam ke. Hangguk hiling bangun ki. Kita dak biasa sudah semayang, baca sikit-sikit, kemudian kita berdoa. Pasal tu. Tapi kena tengok juga hak wire tu, hak tepat macam tepat berhenti RR ke apa ke. Orang ramai. Dalam tu tempat solatnya tak luas mana. Sudah je beri salam, bangunlah. Ada duduk dulu. Lepas tu orang lain berdiri di pintu tunggu. Kata orang ni tadi juga betul benda ni. Saya biasa tu dah kadang suasana biasa. Sekarang ni suasana tak biasa dah tu orang ramai. Suasana yang tak macam biasa. Jangan buat macam biasa lah. Tambah pula wirid doa ni bukan kata mesti duduk situ bang, duduk luar. Wirid lah berdoa lah luar nung. Orang lain ni kan jangan buat gitu, ambil gambar. Ambil gambar. Ambil gambar kan ni. Orang tunggu baris di pintu. Oh, dia boleh duduk wirid, duduk doa pula. Kita menunggu ke dia. Ni bang. Dia betul benar ni. Makna kita sama-sama sudah je salam. Kita tak akan bangun gitu. Kita akan baca juga sikit. Kita berdoa dulu baru kita bangun. Tu hak suasana biasa. Dia hak betul benar gitu. Ambil gambar dia orang. Lepas tu masuk dalam FB. Orang ni pun komen. Orang ni pun komen. Berakhir sungguh lah. Hak share satu hal dah. Orang hak komen tu. Berakhir sungguh. Duk kata memang lah. Tak sepatutnya dia gitu. Tapi orang nak komen tak tahu realiti suasana perkara tu macam mana. Mana kita tengok keadaan macam mana. Kalau sesuai macam biasa, kita buat macam biasa. Kalau tak kok tak boleh lah. Macam ni kita sama-sama salam 2 kali. Tiba-tiba salam yang pertama berhadap kecil, jadilah salam juga yang kedua haram. Semayang sah sebab selesai dah semayang dengan rukun yang terakhir. Salam yang pertama bahkan dan kitab Fathul Mu'in satu pandangan mengatakan salam yang pertama dia berhadas kecil, kentut, semayang dia sah dah. Di salam yang kedua batal semayang. Dia buka tu. Itu pandangan daif. Ada pandangan tu dalam kitab Fathul Mu'in. Sekarang di salam pertama siap-siap dia kentut berhadas kecil, semayang dia sah. Tetapi bila di salam yang kedua je batal semayang. Tapi pandangan utama tak batal, tapi haram. Kenapa? Kerana dia masih lagi buat perbuatan sembahyang walaupun bukan rukun, tapi masih lagi perbuatan sembahyang dalam keadaan syarat sah sudah tidak cukup. Itu suci daripada hadas kecil sebab dia sudah berhadas kecil. Ada ni dia rupa ibadah sembahyang dan keadaan syaratnya sudah tidak cukup. Macam ginilah saya rasa buat contohnya begini. Ni bagi orang perempuan. Bagi orang perempuan dia berpuasa. Dia berpuasa sampai sebelah petang datang haid. Yang ada ni. Sebelah petang datang haid. Maknanya puasa dia sudah batal sebab datang haid. Tapi dia kosaknya masih lagi nak meneruskan puasa sebab sayang. Tinggal 1 jam je lagi. Biarlah saya nak puasa juga. Hukumnya haram. Sebab apa? Sebab dia melakukan ibadah puasa dalam keadaan syaratnya sudah tidak cukup. Sebab syarat sah puasa suci daripada haid dan nifas. Maknanya puasa dia sudah batal, tapi dia masih lagi nak melakukan puasa dan kerana puasa dia sudah batal. Syarat sudah tidak cukup. Ada ni. Dah sayang tinggal sejam je lagi. Sejam je lagi. Jadi dia kata sejam lagi saya puasa lah. Haram kalau dia kosak seumpama tu. Tetapi kalaulah tinggal sejam je lagi datang haid, dia tak ada kosak dah puasanya, cuma dia tak makan. Dia nak makan sekali ramai-ramai buka puasa nanti, tak ada masalah. Ada dia Allah sayangnya lah hari ni tinggal sejam je lagi mari haid.
Tapi dia tak kosak puasa. Kenapa tak makan? Nak makan payahlah anak-anak ramai ni. Nak makan kena sembunyi-sembunyi juga. Tanya di budak payah kan. Kenapa mak buka puasa? Maghribnya belum. Mak tak boleh puasa lah. Buat alasan gitu gini kan payah pula soal ke budak tu. Macam soal pula. Jadi mak ni pun tak makan. Makan sama-sama dengan buka puasa dah masalah. Cuma jangan kosak nak puasa. Hati je. Jangan kosak nak puasa. Yang ada ni. Ada pula orang ceramah dia kata wajib kena makan untuk membatalkan puasa. Makan kuih ke suti, minum air ke setegak, tak ada. Dah nak membatalkan puasa. Membatalkan puasa apa? Puasa batal siap-siap dah dengan keluar haid. Keluar haid puasa batal. Kena makan kuih untuk membatalkan. Batal nak membatalkan apa lagi? Takut orang kita tak erti dah. Kosak tak puasa. Kosak tak puasa. Holah, awak mari haid dah. Awak kosak tak puasa. Nak kosak mana? Ambil kuih lah suti makan. Biasa hati di timur makan kuih suti tu. Tapi orang campur kata wajib kena makan untuk membatalkan puasa. Makan kuih suti dah apa dah. Minum air setegak dah apa dah. Wajib kan? Tak ada wajib gitu. Cuma kosak tak puasa. Macam mana? Allah kata dia ni. Ambil kuih lah suti makan. Gitu je. Kosak tak puasa. Tak puasa lah. Nak kosak mana lagi? Sahaja aku tidak puasa kerana haid datang dah. Tinggal 1 jam lagi. Sayangnya gitu. Nak kosak mana? Tak puasa. Kenapa tak makan? Payah nak makan budak-budak ramai. Tak masalah tu. Tapi kalau dia kosak puasa, maka hukumnya haram. Sebab apa? Sebab masih lagi rupa ibadah dalam keadaan syarat sudah tidak cukup. Sama macam salam yang kedua. Salam pertama berhadap kecil dah. Dia masih lagi buat rupa solat. Salam yang kedua dalam keadaan dia sudah tidak cukup syarat sah. Yang mana berhadap kecil haram dia salat. Maka di salam kedua hukumnya adalah haram. Semayangnya sah atas pandangan yang muktamad. Itu je lah. Ada ni. Kemudian yang diharamkan sembahyang ni fardu ataupun sunat termasuk sembahyang janazah. Termasuk sembahyang janazah. Sembahyang janazah pun haram juga. Sembahyang janazah pun haram juga. Dah bila sebut kata sembahyang, fahamlah sembahyang. Sembahyang jenazah sembahyang juga, bukan fardu hukumnya, fardu kifayah. Haramlah. Dia sembahyang jenazah ni ada pandangan. Pandangan Imam Sya'bi, pandangan Imam Tabari. Sya'bi ada mazhab dia sendiri. Pandangan Imam Sya'bi, pandangan Imam Tabari, pandangan Imam Istakhri, ulama dalam mazhab Syafi'i. Orang yang berhadas kecil sah dia sembahyang janazah. Tapi ini pandangan dalam mazhab Syafi'i lah, pandangan Imam Istakhri. Cuma cerita hukum je ni. Cerita je. Ada ni. Kalau sembahyang yang lain itu haram ijma' ulama. Sembahyang 5 waktu berhadas kecil haram ijma' ulama. Soal jenazah atau ijma' ulama. Jadi pandangan Imam Sya'bi, Imam Tabari, pandangan Imam Istakhri, ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i. Sembahyang jenazah berhadas kecil pun sah, tak haram. Sebab sembahyang jenazah ni adalah doa. Maka doa tidak terhenti atas taharah, atas suci daripada hadas kecil. Pada ni. Sebab tu dia sembahyang jenazah dia tak sama sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu kita pilih imam yang lebih faqih, yang lebih memahami hukum hakam fiqh. Adapun sembahyang jenazah kita lebih utamakan orang yang berumur. Sembahyang 5 waktu kita lebih utamakan orang faqih daripada orang yang berumur. Dia ni pandai bab fiqh, muda sikit. Ni tua tapi dia kurang pandai, maka dia utamakan jadi imam orang yang faqih walaupun dia lebih muda. Adapun salat jenazah lebih utamakan orang yang berumur daripada orang yang muda.
Orang yang berumur ni pun dia pandai lah jenazahnya, pandai ni. Tapi dia taklah sepandai orang muda ni. Tak semacam jenazah lebih utama kepada orang yang berumur. Sebab orang yang berumur ni lebih kepada hampir mustajab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandai ni. Lepas tu kadang-kadang kita cari orang tua-tua, orang soleh-soleh, kita minta didoakan kita, sebab orang tua lebih hampir diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ke solat jenazah diutamakan imam tu orang yang berusia. Nak banding dengan orang muda. Walaupun orang berusia tu bukan fakih sangat, bukan pandai hukum akal fiqh sangat, tapi imam jenazah dia pandai. Dia diutamakan. Lagi diutamakan keluarga si mati. Sebab keluarga si mati ni dia dalam keadaan apa? Hati tengah sedih. Dia panggil munkasiratu qulubuhum. Orang yang pecah oleh hati. Pecah dalam mana sedih. Jadi orang yang hati tengah sedih ni, doanya lebih khusyuk. Doanya lebih berharap. Ada ni. Kalau kita nak kena sedih kan, Allahumma ni lebih. Dah kita sedih kematian mak, kematian ayah apa semua kan. Bila kita sedih, kita minta Tuhan ampun tu, tak sama dengan keadaan kita biasa. Kita minta keampunan semua untuk mak ayah kita, diri kita, ibu bapa kita. Tapi tak sama kita minta keampunan pada mak ayah kita pada masa kita sedih. Mak ayah kita baru meninggal. Ni hak lebih hampir dimustajabkan oleh Allah. Sebab itulah lebih utama keluarga si mati untuk menjadi imam. Sebab apa? Sebab hati tengah sedih, lebih hampir mustajab, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Keluarga si mati anak contohnya lebih afdal daripada tu imam kampung lagi, tu imam masjid lagi, tu guru lagi. Afdal anak si mati. Tapi yang afdal bukan anak sebenarnya, afdal ayah kepada si mati. Tapi ghalibnya si mati ayah tak ada dah, ghalib. Maka turun kepada anak. Tapi kalau si mati masih lagi ada ayah, anak ada, ayah ada, afdal ayah lah. Sebab apa? Sebab ayah tu hak lebih berusia, lebih berumur. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan hati tengah sedih, lebih hampir dia mustajabkan. Semua jenazah ni adalah doa. Semua jenazah adalah doa. Maka dipilih kita, pilih keluarga, kemudian hak lebih tua. Sebab tu kalau kita mengaji dalam bab keutamaan untuk jadi imam solat jenazah, keutamaan ayah, nak kata lah, turun kepada anak. Dia anak lelaki, dia banyak anak, apa cucu, apa semua adik-beradik. Dia ada satu ni kerabat dia, keluarga dia, baru turun pada imam last sekali. Ada ni. Kita kurang ngaji hak tu. Jadi kadang-kadang kita mak ayah kita meninggal, kita sebagai anak, tambah pula kita anak sulung lelaki, kemudian kita tak jadi imam, maknanya kita kurang amati sangatlah tu. Kita masih lagi tolak orang lain. Kenapa tolak orang lain? Orang lain tak kenal pun. Si mati siap ditanya, lelaki ke perempuan? Ditanya. Tanya no. Lelaki ke dia tak kenal pun. Dia baca juga Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa krim nuzulahu. Dia baca. Tapi kalau anak baca mana? Ada ni. Permintaan tu, pergantungan kepada Allah tu, anak baca macam mana? Ni orang tak kenal siapa pun depan dia tu. Baca bukan tak baca. Kan? Ni cari tu imam tu, oh dak kena sangat. Tu dak kena tu. Sepatutnya kita sebagai anak, kita lah ke hadapan. Mana anak? Wakil. Orang panggil anak wakil. Anak wakil apa? Saya wakil kan? Tak ada wakil. Tapi kenapa orang kita ni cermat panggil anak jadi wakil? Sebab kita nak pastikan anak tu tambuh. Kan takut kita pandai-pandai naik kan. Anak tu standby dari rumah, duk baca. Tiba-tiba dia naik. Siapa dia tu? Ada ni. Tu timbul dah kampung kita ni. Mana anak? Ni anak tolong wakil ke tu imam, jadi tu imam jenazah ni. Tak ada wakil-wakilnya.
Tapi nak pastikan bahawa orang naik ni bukan naik sendiri-sendiri. Maknanya memang anak dia tak ambuh. Anak dia serah pada orang lain jadi imam. Anak pasti gitu je. Takut orang lain buat pandai-pandai kan. Buat pandai-pandai naik. Anak dia siapa? Bapa dia naik. Siapa suruh naik? Pada ni. Gitu je sebenarnya. Lepas tu timbul panggil anak untuk jadi wakil. Tapi kalau kita sebagai anak orang panggil untuk suruh wakil imam pada orang lain, malu patutnya kita. Patutnya malu kita. Kita sendirilah jadi imam. Kenapa nak suruh orang lain? Mak ayah kita kan? Lepas tu saya biasanya tanya dulu. Nak saya ditik imam, dah anak dia macam mana? Anak mana? Tapi tak boleh cakap kuat-kuat ni, takut jadi malu pula. Anak tak pandai semain banyak, tak pandai. Uduh punya gitu, tanya molek. Boleh ditik imam ustaz tapi kita tak pandai nak baca doa selepas daripada beri salam tu. Tu tak mustahak tu. Sesat dah kan? Nak akad terus pun akad boleh dahnya. Hak mustahaknya hak rukun sembahyang jenazah tu. Hak rukun sembahyang jenazah tu kena tahu tu ya cukup. Hak tu hak syarat dia nya. Macam ni. Tahu rukun niat, rukun takbir 4 kali apa semua, Fatihah, doa selawat, doa salam kemudian tertib. Hak tu je hak mustahaknya. Tahu hak rukun 7 dah. 7 lah. Tahu tu cukup lah. Sudah salam saya tak pandai nak baca doa. Tak ada apa-apa tu. Tapi biasa kalau dia cakap gitu, tak apa lah. Awak beri salam je, saya sambung. Gitu. Awak beri salam siap, saya pun sambung. Kita duduk belakang, tunggu dia duduk belakang. Beri salam je, kita pun sambung. Al-Fatihah, baca Fatihah sekali, baca Qul 3 kali, doa. Sikit dah lah. Saya ngaji dulu pun tegur doa pendek je. Tapi tegur baca juga Fatihah sekali, Qul 3 kali. Kalau kita lepas salam terus angkat, mungkin di tempat kita ni nampak apa dia ni. Akak tu apa kedap doa langsung. Doa dah semayang tadi kan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tak doa lagi. Memang kita tak boleh nak doa juga. Kita doa lah sikit. Jangan panjang sangat. Sudah beri salam, panjang ni baca macam tahlil dah pulaknya. Allah kan nak cepat ni, nak segera kepada mempersiapkan ke bumi. Panjang pula. Lepas tu doa pula, Allah panjang pula, diulang pula, Allahumma firlahu warhamhu. Allah nak doa panjang, selesai ke bumi, doa lah boleh setengah jam pun. Jadi sekarang ni belum selesai lagi ke bumi ni, tapi tak berdoa langsung kan, janggal. Almarhum Tugu saja direkah je lah, baca Fatihah sekali, baca Qul 3 kali, Allahumma sikit je, Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alla tu'azib hazal mayyit. Itu ya, 3 kali. Lepas tu wassallallahu, raut muka, mudah rekah je. Lepas bumi doa nak panjang pun. Jadi biasa ada anak-anak pesan gitu, tak pandai dia kata lepas ada salah ke apa, awak jadi imam je, tanya dulu ada ni. Tapi kena tanya ikut selo-selo lah, dia tanya ikut depan-depan. Ayah ke, saya pernah kena sekali, tapi nasib baik lah. Orang tolak dari tu imam, teringatlah, ni yang meninggal ni budak lagi lah. Mana ayah dia? Ayah dia ada kan? Ni tak ustaz naiknya dia. Tak boleh gitu, ayah dia ada. Ayah dia kata toki dia. Toki dia. Mana ayah tu nampak macam dah, ayah tu sedih kan. Toki memang Abdul toki dia pada ayah. Pada ni ayah toki be Abdul. Maka toki dia tu imam. Nasib baik tak naik. Naik dia tu imam. Suruh nak imam. Lepas tu tengok dah ayah dia ada. Ayah kata tak ambuh, nak tunggu toki. Toki kita jangan rapah orang lah. Pada ni ayah sendiri ke toki diri, dia jadi imam solat jenazah, macam mana perasaan dia? Dia doa untuk anak dia, untuk cucu dia, macam mana perasaan dia? Tiba-tiba kita orang tak ada kena-mengena jadi tu imam. Kata-kata kena cermat. Pada ni jadi solat jenazah ni dia lebih kepada doa. Solat jenazah lebih kepada doa. Sebab itulah pandangan Imam Syafi'i, Imam Tabari, Imam Istakhri, ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i, tak ada wuduk pun boleh solat jenazah. Pada ni tak ada wuduk boleh solat jenazah. Sebab solat jenazah adalah doa. Tapi orang ni ilmu je lah.
kalau kita butuh-butuh, kadang-kadang orang belajar ni dia duduk pondok, kadang-kadang orang kampung minta solat jenazah. Siapa di tempat solat jenazah tu mandi pun dok lagi, Allah lah punya tunggu lama. Wuduk batal, cari air pahit tak ada, orang panggil naik atas rumah dah, naiklah dia buat senyap je. Dia pun zaman jenazah juga wuduk tak ada, pakai pandangan Imam Tabari, Imam Sya'bi, Imam Istakhri, senyap je lah. Senyap aja. Tapi bukan dia nak semayang dah kadang begitu, wuduknya ada tapi wuduknya batal, pergi tempat orang ni tak tahu kat mana pahit. Kalau semayang tu di masjid, okey lah, kita tahulah di mana kita ambil semayang. Tapi kalau semayang tu di rumah orang, adalah orang-orang dia beramal dalam keadaan dia ni tersepit, itu dia beramal. Cuma bahagian kita ni ilmu boleh tahulah, ada pandangan hak mengharuskan. Yang kata haram ni solat dalam keadaan berhadap kecil, hak ijma' ulama adalah solat 5 waktu. Solat jenazah dia ada khilaf lah, ada ni. Tadilah sebab dia solat jenazah lebih kepada doa. Tapi kita pandangan-pandangan hak jarang-jarang orang dengar ni, kita nak cerita pun kena beringat sikit lah. Kadang-kadang kita ni hak pelik-pelik tu kita nak menyeru kat orangnya. Ni ilmu untuk tambahan. Mana kadang kalau boleh berlaku kadang-kadang tertentu yang mana kita bukan sengaja lah, kita pun nak pakai pandangan Imam Tabari, Imam Sya'bi, Imam Istakhri yang mengharuskan solat jenazah dalam keadaan berhadas kecil. Di sini hak pandangan hak kebanyakan ulama pandangan muktamad, bila berhadas kecil yang pertama haramnya adalah sembahyang fardu atau sunat, dan barang yang pada makna sembahyang, barang yang dihukumkan seperti sembahyang juga, pada dia punya syarat dia ada syarat, dia ada rukun. Mana contohnya seperti sujud tilawah dan sujud syukur dan membaca khutbah Jumaat. Barang yang pada makna sembahyang, pada hukum sembahyang, seperti sujud tilawah, dia baca Al-Quran sampai di tempat ayat yang mana disunatkan sujud tilawah, sujud sejadah. Masa dia baca Quran tu wuduk dia tak ada, boleh tak nak sujud sejadah? Tak boleh, haram. Dia baca Quran tapi semayang tak ada, okey, semayang tak adanya, tak boleh nak pegang Quran je. Tiba-tiba dia baca Al-Quran dan kadang tidak ada wuduk, berada kecil sampai di tempat ayat sejadah. Dia haramkan dia sujud sejadah. Dan sujud syukur, syukur pun haram juga. Syukur pun haram juga. Syukur ni macam semayang juga, dia ada syarat macam semayang lah. Syaratnya suci daripada hadas, suci daripada najis, syaratnya menutup aurat, syaratnya menghadap kiblat, syaratnya ada niat. Macam juga macam semayang juga dia punya sujud syukur ada ni. Jadi bila wuduk tak ada, haram sujud syukur. Sujud syukur ni dia rukun dia niat, takbir, sujud sekali, kemudian beri salam, kemudian tertib. Itu rukun, syarat macam sembahyang. Sujud syukur syaratnya macam sembahyang. Bila berhadas kecil, sujud syukur hukumnya adalah haram. Dan membaca khutbah Jumaat, yang mana khutbah Jumaat ni dia ganti kepada 2 rakaat hak asal solat zuhur. Ada ni kan solat zuhur kan 4 rakaat, sampai masa solat Jumaat 2 rakaat, 2 lagi mana, ganti dengan 2 khutbah. Ganti dengan 2 khutbah. Jadi khutbah ni macam juga sembahyang. Syaratnya suci daripada hadas kecil, syaratnya suci daripada najis. Sebab tu kadang-kadang dah kita diperingat, kadang-kadang di mimbar tu sendiri ada najis tahi cicak. Ni kadang-kadang kadang-kadang tak hak tok siok ke apa di masjid tak cara mana, dan mimbar tu pakai seminggu sekali. Lepas tu atas mimbar tu
dengan tak cicak dengan apa, dia tak bercara. Kena cara ni. Sebab apa? Sebab khatib ni dia baca khutbah syarat macam semayang. Suci daripada hadas, suci daripada najis. Jangan ada najis. Ada najis, khutbahnya tidak sah. Takut di bawah tempat dipijak ada tak cicak ke, ataupun di apa ke, tungkat tu ke, kadang-kadang tangan di sebelah tu. Tungkat belah mana? Belah kiri tau. jangan ada tu khatib dia pegang belah kanan. Tengok kadang-kadang tak fikir, tak teringat, tapi rasa macam janggal je. Janggal, kita tengok tu kita rasa macam belah kiri dia pegang belah kanan. Mana mula-mula tengok tu kita tak kata lagi salah, cuma rasa macam tak serupa dengan orang. Kita tengok orang duk pegang alik ni, dia pegang alik kanan. Kadang-kadang kita pegang tungkat alik kiri, alik kanan ni dia pegang. Dia pegang tepi-tepi mimbar. Kena jaga belakang tu, takut ada najis. Tu kata hok tu siap kena jagalah. Semua sekali tepat apa ni, tepat mimbar. Sama juga kadang-kadang kalau hok meja kuliah tu lah. Kalau tempat hok kuliah banyak tak apa. Kalau tempat kita pergi hok kuliah tak banyak, Allah lah. Dengar apa ni? Tu ni labah-labah apa ni? Sarang laba. Allah. Tolok dia punya meja tu, Allah, bawah tu tepat nyamak idih. Ada. Ada setengah-setengah tempat tu kadang-kadang tengok tazkirah kenyang nyamuk bawah tu. Bawah ni duduk pelawang juga kaki dengan nyamuk. Sebab apa? Dia kurang pakai. Kalau masjid surau tu ni kuliah tak malam lain ada ni. Jadi macam hok mimbar tu memang sekali seminggu je orang naik. Kena jaga. Sebab apa? Dia sama macam sembahyang, suci daripada hadas dan juga suci daripada najis. Ni suci daripada hadas kecil. Syarat untuk baca khutbah, tiba di hadas kecil haram dia membaca khutbah, dan juga tidak sah membaca khutbah dalam keadaan dia berhadas kecil. Itu yang pertama daripada 4 perkara yang diharamkan atas orang berjunub, atas orang berhadas kecil sama telah orang berjunub. Haram sembahyang dan barang yang sama hukum dengan sembahyang, sujud tilawah, sujud syukur dan membaca khutbah Jumaat. Keduanya tawaf fardu ataupun sunat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.